berasaskan ataupun berteraskan dengan mengambil kira dari segi hukum-hukum ataupun peraturan-peraturan yang telah disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu barulah dianggap sebagai satu yang adil. Dan yang ketiganya ialah kebebasan kehendak. Jadi kebebasan kehendak ini adalah selari juga dengan naluri manusia dalam kehidupan di dunia ini, yang mana Allah Ta'ala telah jadikan sifat manusia yang tidak suka kepada sesuatu yang mengungkung, sesuatu yang disekat dari segi kebebasannya. Ini tidak disukai oleh manusia. Tetapi walau bagaimanapun, yang Islam berikan dalam kebebasan itu, kebebasan yang dikawal melalui dua kawalan. Salah satu daripadanya ataupun kedua-duanya sekali. Yang pertamanya ialah kebebasan yang dikawal oleh faktor dalaman manusia. Yang mengawal itu faktor dalaman pada diri individu-individu itu sendiri. Jadi yang mengawal individu-individu sendiri melalui tahap keimanan yang ada pada seseorang. Kalau tahap keimanannya tinggi, apa sahaja yang dilaksanakan dalam kehidupan ini tidak melanggar batas-batas yang telah ditentukan oleh Allah SWT. Dalam batasan-batasan yang dibenarkan, hanya yang dibenarkan sahaja dilakukan. Segala macam kehidupan, segala macam lapangan kehidupan yang dilakukan di dunia ini. Bukan sahaja dari segi aspek ekonomi, malahan juga dari segi sosial, dari segi politik, dari segi soal-soal pentadbiran, pengurusan dan sebagainya, itu dikawal melalui kawalan-kawalan dalaman, iaitu kawalan melalui tahap tingkat keimanan seseorang. Jadi seseorang yang tinggi imannya akan mengawal dirinya daripada terkeluar batas-batas hukum syarak yang telah ditetapkan oleh Allah SWT. Yang keduanya ialah kawalan dari segi luaran, yang mana kawalan luaran ini adalah berbentuk peraturan-peraturan ataupun undang-undang yang ditentukan oleh pihak berkuasa. Tak kira pihak berkuasa tempatan ke ataupun pihak berkuasa kerajaan secara keseluruhannya ke, ataupun apa sajalah undang-undang yang melingkari dalam kehidupan di dunia ini. Jadi ini kawalan dari segi luaran, eksternal, kawalan daripada luaran, yang dikawal oleh faktor perundangan. Ada undang-undang. Jadi kalau melanggar undang-undang ini akan dikenakan sesuatu hukuman yang telah dijelaskan dari segi hukuman yang akan dilaluinya itu. Ini kawalan
peraturan luaran. Jadi kawalan ini akan menentukan sesuatu kebebasan itu dilaksanakan tanpa mewujudkan sesuatu yang merugikan sama ada pengguna ataupun pengusaha ataupun pengeluar. Jadi ini penting dari segi aspek kebebasan, dan individu tidak boleh dikongkong dengan sewenang-wenangnya sehingga menyebabkan sangat terhad sesuatu kegiatan-kegiatan yang akan dijalankan, dan ia merupakan satu aspek yang menyekat perkembangan dari segi kemajuan sains dan teknologi. Kalau disekat melebihi daripada had batasan yang dibenarkan, sehingga menyusahkan kepada orang ramai ataupun individu untuk melaksanakan idea-idea baru yang telah dilahirkan dalam pemikirannya. Yang keempat akhirnya ialah bertanggungjawab. Responsibility. Soal tanggungjawab ini, setiap manusia menanggung tanggungjawab. Dan ini telah dijelaskan oleh Al-Quran ataupun dalam hadis Rasulullah SAW, di mana Rasulullah menyatakan bahawa setiap kamu ini akan disoalkan, akan dipersoalkan segala amalan-amalannya, sama ada yang sekecil-kecil zarah ataupun yang sebesar-besar zarah. Tuhan akan mempersoalkan. Allah Ta'ala menyebut, barang siapa yang mengerjakan amalan walaupun sekecil-kecil zarah, Allah Ta'ala akan berikan balasannya. Demikianlah juga kalau seseorang itu melaksanakan amalan-amalan yang buruk, amalan-amalan yang keji, walaupun sekecil-kecil zarah, Allah Ta'ala akan tetap memberikan balasan-balasannya. Allah Ta'ala sebut dalam Quran kan, dalam surah Al-Humazah, وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Baik. Jadi itu antara nilai etika dalam ekonomi Islam. Dah habis. Kemudian saya pergi terus kepada sumber etika dalam ekonomi Islam. Sumber utamanya ialah Al-Quran dan juga As-Sunnah. Sumber utamanya ialah Al-Quran, di mana Al-Quran telah memberikan pedoman, memberikan panduan-panduan yang seharusnya dilaksanakan oleh manusia di muka bumi ini, yang berbentuk perintah ataupun yang berbentuk larangan ataupun yang berbentuk suruhan ataupun yang bersifat umum sahaja. Ini apa yang disebut dalam Al-Quran, artinya yang dinyatakan dalam Al-Quran. Baik, sebagai contoh yang berkait dengan nilai etika ni, Allah Ta'ala sebut dalam surah At-Taubah ayat 71, dan orang-orang yang beriman, lelaki dan juga perempuan, setengahnya menjadi penolong bagi setengahnya yang lain. Mereka menyuruh berbuat kebaikan dan melarang daripada berbuat kejahatan-kejahatan. Dan mereka mendirikan solat dan mengeluarkan zakat
serta taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Ini merupakan sebagai satu tugas yang sewajibnya dijalankan oleh manusia. Jadi Allah Ta'ala perintah orang mukmin, orang mukminat, yang laki-laki dan perempuan saling tolong menolong antara satu dengan yang lain dalam menyuruh menegakkan kebaikan-kebaikan ataupun melaksanakan kebaikan-kebaikan. Dan bertolong menolong juga dalam perkara-perkara melarang daripada berbuat kejahatan. Ini banyaklah perkara yang mengajak kepada kelakuan-kelakuan yang tidak sihat. Maksudnya mengajak kepada perkara yang buruk. Ini ramai juga yang disukai oleh orang untuk bekerjasama dalam melaksanakan perkara-perkara yang maksiat, yang keji. Umpamanya dalam masyarakat kita dengar ada grup-grup, kelompok-kelompok yang menjalankan kegiatan-kegiatan yang dianggap haram dalam negara. Ada yang grup main judi, ada yang grup minum daun air ketung, minum air daun ketum. Ada grup juga. Ada grup suka minum arak, drinking alkohol. Ada juga grup-grup begitu. Okay. Jadi mereka menegakkan yang mungkar dan bertolong-tolongan dalam perkara yang mungkar. Sedangkan tugas orang Muslim ini bertolong-menolong, responsibility, bertanggungjawab, menegakkan yang al-amru bil ma'ruf wan nahyu anil munkar. Ini yang disebut dalam surah At-Taubah ayat 71. Begitulah juga dalam Al-Quran Allah Ta'ala menyebut dalam surah Al-Baqarah ayat 139. Dan katakanlah wahai Muhammad, patutkah kamu hai kaum Yahudi dan Nasrani membuat bantahan terhadap kami mengenai pilihan Allah dan pengurniannya. Padahal dialah Tuhan kami dan Tuhan kamu. Bagi kami faedah amal kami dan bagi kamu faedah amal kamu, dan kami adalah mengerjakan amal-amal dengan ikhlas kepadanya. Surah Al-Baqarah ayat 139. Baik. Itu antara nilai etika yang diajarkan dalam Quran ialah saling menyuruh kerjasama dalam menegakkan yang makruf dan mencegah sesuatu yang mungkar. Begitulah juga dalam surah An-Nisa ayat 58. Allah Ta'ala menyebut sesungguhnya Allah menyuruh kamu supaya menyerahkan segala jenis amanah kepada ahlinya, iaitu yang berhak untuk menerimanya. Kemudian Allah Ta'ala menyebut, dan apabila kamu menyerahkan hukum di antara manusia, Allah menyuruh kamu menghukum dengan seadil-adil. Okey. Kemudian kita lihat etika-etika dalam sunnah, amalan-amalan Rasul yang dilaksanakan, yang dilakukan
oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupannya. Antaranya Rasulullah menyebutkan barang siapa yang mempertahankan kehormatan saudaranya dengan diam-diam, maka Allah akan memberikannya wajah orang itu, maka Allah akan mempertahankan wajah orang itu dari api neraka di hari kiamat. Ini dalam surah At-Tirmizi. Jadi barang siapa yang mempertahankan kehormatan saudaranya, maknanya menjaga maruahnya, menjaga keaibannya dalam hidup di dunia ni, mungkin dia tak sengaja, mungkin dia terpaksa, mungkin dia tersedak. Ini berlaku dalam dunia hari ni, kan? Contohnya ni apa nama dia? Menegakkan yang makruf itu, ya. Baik. Saya pun dah lupa poin tu. Jadi Rasulullah menyebut orang siapa yang mempertahankan keaiban saudaranya dalam kehidupan di dunia ini, tak buka, tak cerita pada orang, jaga maruahnya, maka Allah akan mempertahankan wajahnya, orang itu, dari api neraka di hari kiamat. Jadi Allah akan menutup keaibannya pada hari kiamat. Baik. Yang kedua, Rasulullah SAW bersabda dengan maksudnya, sesungguhnya engkau mempunyai dua tabiat dan kelakuan yang disukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu sifat sabar dan juga sifat tenang. Sabar dan tidak gundah gulana, ataupun sabar dan diikuti dengan rasa yang tenang, rasa kehidupan yang tenang. Tidak ada apa yang nak dirisaukan. Ini susah ni nak dicapai oleh seseorang individu dalam kehidupan di dunia hari ni. Susah orang nak tenang. Sebabnya persekitaran kehidupan hari ini sudah tidak tenang lagi. Persekitaran dalam kehidupan manusia hari ini dalam suasana kehangatan, dalam suasana sedang berlaku peperangan antara satu dengan yang lain. Perang dalam kehidupan, perang dalam ekonomi, perang antara negara. Ini perang jugalah, perang yang besar di antara negara. Jadi oleh kerana itu ia mengancam daripada kehidupan yang aman sejahtera. Baik, kemudian Rasulullah juga bersabda, janganlah kamu berburuk sangka, kerana seburuk-seburuk sangka itu ialah sedusta-dustanya percakapan. Jauhilah daripada su'udzan, zan yang jahat. Ini maksudnya sangka buruk terhadap orang lain. Kerana belum pasti lagi apa yang dialami oleh individu yang dilihatnya itu. Mungkin niatnya bukan satu yang jahat, tetapi dari kacamatanya dilihat itu sebagai satu kejahatan, sedangkan belum confirm lagi. Bukan dia yang salah sebenarnya, tapi oleh kerana adanya internet
hari ini yang berupaya untuk menyebarkan kejahatan-kejahatan seseorang di dunia hari ini. Kalau menyebar kebaikan tu okeylah. Tapi ini menyebarkan keaiban-keaiban dan menyebarkan keburukan-keburukan orang lain dalam kehidupan di dunia ini. Dan macam-macam keaiban dalam internet, dalam WhatsApp, dalam Instagram, dalam Telegram. Semua dapat disebarkan dengan ketidaksahihan berita. Ini satu ancaman dalam kehidupan hari ini. Jadi ini menyebarkan faktor penyebaran sangkaan buruk. Sedangkan Rasulullah menyebut sangka buruk itu ialah sedusta-dusta percakapan. Sangka buruk itu satu pendustaan dalam percakapan. Ini nilai etikal lah. Baik, yang keempat, umpamanya Rasulullah bersabda dengan maksud ada 3 golongan yang tak dapat masuk dalam syurga. Yang pertama, orang yang sudah tua tetap berzina. Dah tua tetap berzina. Okey. Pemimpin yang berbohong. Menjadi pemimpin tapi sikapnya suka berbohong. Tak betul. Tindakannya itu tidak betul. Suka berbohong. Membohongi rakyat dengan macam-macam pembohongan. Dan yang ketiganya, ketua keluarga yang sombong. Ini tak boleh juga. Jadi satu ketua keluarga yang bersikap sombong. Tidak mendengar buah-buah panduan-panduan, cadangan-cadangan daripada ahli-ahli keluarga yang lain dalam sesuatu permasalahan. Kalau timbul sesuatu permasalahan, idea orang lain tidak diterima. Begitulah juga Rasulullah SAW bersabda dengan maksud tidak sempurna iman orang yang tidak dipercaya dan tidak sempurna agama orang yang tidak menunaikan janji. Jadi salah satu sifat orang yang beriman ini menunaikan janji. Dan salah satu daripada sifat-sifat orang yang munafik itu ialah apabila dia berjanji, dia tidak menunaikan janji. Itu salah satu kriteria orang-orang yang dianggap sebagai orang yang bersifat munafik. Rasulullah SAW juga bersabda yang bermaksud, barang siapa yang meminta maaf kepada saudara muslimnya dan dia tidak mahu memaafkannya, diminta maaf oleh saudara muslimnya dan dia tidak mahu memaafkannya, maka dia mempunyai dosa besar, iaitu dosa orang yang merompak. Ini hadis riwayat Ibnu Majah. Baik. Jadi itu etika dalam hadis Rasulullah SAW. Nilai-nilai yang disebut dalam hadis Rasulullah SAW. Kemudian etika-etika dalam penggunaan. Antara etika dalam aktiviti penggunaan, ini kalau dalam ekonomi, antaranya dalam penggunaan itu etikanya mestilah membaik sifat ataupun di antara sifat orang yang beriman itu ialah dia tidak membekukan hartanya. Sebaliknya, dia membelanjakan hartanya
harta ini diinfakkan. Ya. Dalam surah Al-Baqarah, bila baca surah Al-Baqarah mula-mula sekali kan, Allah Ta'ala berfirman, Alif Lam Mim Zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Wallazi apa ni? Allazi, orang-orang yang apabila Allah telah kurniakan satu benda, wa yuqimuna as-salah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Dan apa-apa yang Allah Ta'ala berikan daripada harta benda itu, hendaklah dia